Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, alhamdulillah kita menyambung semula Sahih Al-Bukhari yang menjadi kuliah bulanan kita di sini. Dan sebelum saya membaca hadis kali ini, saya juga mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'an aw ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidul ilm, tidak mengangkat ilmu, tidak mengambil ilmu, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan cara ia menarik ilmu itu daripada ibad, daripada hamba-hambanya. Maksudnya Allah tidak menghilangkan ilmu dengan cara ia memadamkan ilmu daripada dada para ulama. Jika wujud para ulama, akan direzekikan kepada mereka ingatan terhadap ilmu. Walaupun ada sebahagian mereka yang lupa, tetapi akan ada yang ingat terhadap ilmu. Maka pada zaman yang lepas, pada kurun-kurun yang puluhan kurun sebelum daripada ini, ataupun belasan kurun sebelum daripada kita, pada zaman kegemilangan ilmu, maka para ulama, terutamanya di dalam bidang hadis, direzekikan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib, mengingati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati para perawinya, mengingati juga mana rawi yang kuat dan mana rawi yang lemah, dapat memberikan kritikan yang baik bagi membezakan antara ucapan Rasul dengan ucapan yang bukan dari Rasul. Allah tidak menarik ilmu itu daripada mereka dengan dijadikan mereka hilang hadis, hilang Al-Quran, hilang athar daripada dada mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu, menarik ilmu dengan ditariknya para ulama, yakni dengan dimatikan para ulama. Sehingga apabila hilangnya para ulama, hatta lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sehingga apabila tidak tinggal lagi orang alim, seorang alim, Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan mengambil orang jahil sebagai pemimpin. Dan ternyata jago-jago ilmu yang pergi tidak sama dengan yang menggantinya.
Mereka yang hilang di persada sejarah dan ilmu. Walaupun datang selepas daripada itu orang yang diberikan, ditabalkan, disebut gelaran itu dan ini. Tokoh itu dan tokoh ini. Namun ketokohan mereka tidak pernah sampai pun walaupun sedikit kepada sikap ahli-ahli ilmu. Para ulama yang menanggung ilmu dan membela ilmu pengetahuan. Mereka bukan saja menyebut rujukan mereka Al-Quran dan Sunnah. Mereka membela Quran dan mereka membela Sunnah. Mereka bukan saja disebut sebagai ahli ilmu. Mereka adalah pejuang yang menegakkan ilmu. Kebanyakan para ulama telah mengorbankan diri mereka semata-mata kerana mempertahankan prinsip kebenaran dan ilmu. Demikian Abu Hanifah yang diseksa di dalam hidupnya. Demikian Imam Malik. Demikian Al-Imam Syafi'i yang telah diikat dan diheret ke kota Baghdad. Demikian Imam Ahmad yang dipukul keliling Baghdad, yang telah diseksa pada terik tanah panas mentari pada bulan Ramadan, semata-mata kerana mempertahankan prinsip ilmu. Sehingga orang seperti Imam Ahmad disebut Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Mereka bercakap benar di hadapan rakyat dan pemerintah. Mereka bercakap benar terhadap orang yang kuat dan lemah. Mereka bercakap benar dalam keadaan untung dan rugi. Mereka bercakap benar di dalam keadaan senang dan payah. Apabila hilangnya golongan yang cemerlang ini, sesiapa yang membaca sejarah Abdul Aziz atau Al-Aziz Abdul Salam, dia akan melihat kehebatan bagaimana seorang ulama yang digelar sebagai Sultanul Ulama, Al-Aziz Abdul Salam, iaitu Izzuddin Abdul Salam, yang dia mengambil pemerintah zamannya dan menjual mereka di pasar. Apabila pemerintah Mesir memusuhi Al-Aziz Abdul Salam, Al-Aziz Abdul Salam keluar daripada Mesir. Di belakangnya ialah rakyat jelata yang kesemuanya mengikut Izzuddin Abdul Salam, keluar meninggalkan negeri Mesir. Sehingga penasihat-penasihat khalifah menyatakan, tidak tinggal lagi bagi rakyatmu untuk engkau memerintah. Semua rakyat telah keluar bersama alim mereka, yakni bersama ulama mereka. Kehebatan, keikhlasan. Apabila Izzuddin Abdul Salam melihat pemerintah Mamalik pada zamannya lintas dengan kesombongan di atas kenderaan, dia memanggil nama pemerintah dengan namanya. Sehingga orang tu rasa, kenapa kau buat demikian? Nanti akan menimbulkan kemarahan pemerintah kepadamu. Katanya, aku ingin menghapuskan sifat takabur yang ada dalam hatinya. Mereka dihormati. Walaupun mereka tidak pernah berusaha menjatuhkan pemerintah dengan senjata, kerana itu dilarang oleh ahli sunnah. Tetapi mereka senantiasa menyampaikan nasihat yang benar, cakap yang benar. Orang-orang seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, demikian benar ia berdiri di zaman pemerintah zamannya. Sehingga apabila dikatakan kepadanya, engkau ingin menjatuhkan pemerintah, kata Syekhul Islam, sesungguhnya kerajaanmu dan kerajaan mak bapakmu tidak berharga kepadaku, walaupun satu fils, satu sen yang ada di dalam poketku. Aku hanya menyampaikan nasihat yang benar. Demikian sikap para ulama. Mereka tidak pernah menuntut kursi pemerintahan, tetapi mereka dihormati
Kerana mereka tidak pernah mengampu dan senantiasa bercakap benar. Zaman berubah. Apabila orang menuntut ilmu agama untuk kepentingan hartanya, lalu apabila ditanya orang ramai, ataupun orang-orang yang menuntut pengajian Islam, mengapa engkau belajar? Setengah mereka berfikir kerana ini ada pasaran yang baik. Ada ruang pekerjaan yang memampukannya memperolehi harta dan wang. Lalu harta dan wang menjadi tujuan utamanya. Cakap benar menjadi kurang di dalam hidupnya. Saya simpati dengan isu seperti mana yang saya sebut pada malam lepas. Apabila diserang habis-habisan pihak berkuasa yang cuba melakukan tindakan mencegah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh artis tertentu dan juga orang tertentu. Jadi saya berfikir untuk diri saya sendiri, pun kalau saya tidak berfikir untuk dia, alangkah baiknya jika kita bercakap benar. Sesungguhnya kesalahan itu bukan saja bermula daripada dia masuk ke tempat itu, tetapi kesalahan itu bermula daripada mewujudkan tempat yang maksiat itu sendiri. Ketika pusat-pusat itu diwujudkan, kita diam. Kita tidak memberikan nasihat yang benar. Tiba-tiba kita hanya ingin bising kepada orang bawahan yang masuk. Maka kadang-kadang tindakan kita agak terlambat. Kita bukan memberikan kritikan untuk mengganggu suasana politik. Tapi ini adalah suatu pandangan yang mesti diambil kira. Bagaimana mungkin kita menghalang perkara yang kita sendiri mewujudkannya? Ketika anda tidak membantahnya, ataupun kadang-kadang kita sibuk membantah ustaz-ustaz lebih daripada membantah orang-orang yang pergi ke tempat itu, akhirnya kadang-kadang kita bermasalah. Sampai kita simpati, kita sokong juga menteri yang mempertahankan hal ini, supaya bahawasanya tindakan itu di dalam bidang kuasa mereka. Namun kita katakan sebenarnya kerja yang patut dibuat lebih besar daripada itu. Memberikan nasihat supaya pusat-pusat sedemikian tidak diwujudkan pada asasnya. Tuan-tuan yang pergi ke Bukit Bintang, tuan-tuan akan tahu pada waktu malam sebegini, apakah kita berada di dalam negara Muslim, ataupun kita kadang-kadang berada satu pusat yang mana arak dan seumpamanya diminum dengan cara yang terbuka. Ini satu perkara yang kita mesti fikirkan dan mesti sampaikan nasihat ini dengan cara yang baik, bahwasanya perkara ini adalah mengundang kemungkaran yang akhirnya akan menghilangkan kita semua. Sehingga apabila hilangnya orang alim, kata Nabi, orang mengambil orang jahil. Lalu semua orang bercakap tentang agama. Sistem Islam mengulas apa saja kesempatan yang ada padanya untuk memukul mana-mana saja golongan agama. Saya tidak kata mesti tindakan itu betul ataupun salah. Tapi yang kita sebut ialah dia mencari benar-benar apa saja kesempatan supaya dapat dipukul apa saja tindakan yang berbau agama. Dan kita menasihatkan diri kita sendiri, tuan-tuan. Dan juga kita menasihatkan pihak-pihak yang lain. Sesungguhnya yang menjadi musuh kepada kita ialah orang yang tidak suka kepada Quran dan Sunnah. Sesungguhnya golongan agama yang mengajar di masjid, ia bukan musuh kita. Ketika anda kenal demikian, anda tahu tidak ada siapa yang membela anda. Yang akan membela ialah orang-orang yang bercakap dengan Quran dan Sunnah. Mereka lah yang akan mempertahankan. Jika anda menghilangkan mereka sebelum waktunya, anda kehilangan sahabat. Seperti mana anda mempunyai musuh yang banyak. Babu ahabbuddin ilallah. Bukan, sebelum itu. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamukum billah wa ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata
fi'lul qalb. Liqaulillahi ta'ala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bab qaul Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana a'lamukum billah. Aku yang lebih mengetahui Allah di kalangan kamu. Wa annal ma'rifata fi'lul qalb. Sesungguhnya mengenali Allah itu ialah perbuatan hati, katanya. Para ulama kalam dahulu mereka berbincang. Para ulama yang pertama mereka semua sepakat bahawasanya kerja yang pertama ialah seseorang mesti mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenali Allah Jalla wa Ala, apa dan untuk mendampingi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mesti insan buat? Di sini ada perbezaan di antara setengah ulama kalam dengan para ulama yang melihat adanya beberapa teori di dalam ilmu kalam itu kurang tepat. Antaranya mereka menyatakan kerja pertama kita ialah memerhatikan an-nazar. Ini ilmu kalam. Maka setiap orang mesti perhati untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhati alam, perhati berbagai. Dan berbagai-bagai lagi falsafah mengenai hal ini. Kebanyakan ulama-ulama ahlu sunnah dan golongan ahlul hadis, mereka lebih condong untuk menyatakan bahawasanya manusia ini mengenali Allah Jalla wa'ala dengan fitrahnya. Maka kerja mereka yang pertama ialah untuk mengetahui maksud syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana itulah pintu untuk mengenali Jalla wa'ala. Dengan mengakui kebesaran Allah, dialah tempat dia abdikan diri. Dan mengakui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Allah, Quran dan melalui Muhammad, maka dikenali Allah yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Mustahil ada orang yang dapat berteori tentang akidah lebih daripada apa yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenali Allah ialah perbuatan hati, kata Bukhari. Seorang kata saya kenal Allah, saya kenal Allah, saya kenal Allah, itu kata mulut dia. Kenal tak kenal hatinya. Seperti mana dia faham akidah yang sebenar ataupun tak. Maka kita tengok ramai orang sama saja antara satu sama lain mengaku mengenali Allah. Tetapi dari segi hubungan keinsafannya, kita yang mengucap dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tentu tak sama imannya. Firman Allah Ta'ala, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah mengambil tindakan kepada kamu di atas apa yang dikerjakan oleh hati-hati kamu. Ayat ini dalam Al-Quran Allah menyebut, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tuhan tidak mengambil tindakan kepada sumpah yang lara yang kamu buat. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah Ta'ala mengambil tindakan di atas apa yang kamu i'tiqadkan di dalam hati kamu. Seperti seorang yang marah lalu menyatakan, kalau aku buat benda ni kafir aku. Misalnya, dia tidak menjadi kafir kerana dia menafikan kafir daripada dirinya. Cuma yang walaupun barangkali cara itu tak bagus untuk dia sebut, tapi dia tidak menjadi kafir dengan itu. Kerana hatinya, selagi mana hatinya masih lagi beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin dia berdosa kalau dia bohong. Tetapi selagi hatinya imannya bulat kepada Allah, keyakinannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, maka dia pada hakikatnya tidak kafir. Ayat ini juga menunjukkan perbuatan hati diambil kira oleh Allah. Bagaimana pula untuk kita sebut bahawasanya kadang-kala
Lintasan-lintasan hati dikatakan dalam hadis tak ada yang mikir. Was-was kita tidak ada yang mikir. Kita kata was-was, zan, perasaan ingin buat maksiat tak diambil kira oleh Allah. Tetapi azam untuk melakukan maksiat diambil kira oleh Allah Jalla wa'ala. Misalnya, kita memang azam nak buat suatu kemungkaran. Memang kalau dapat kita buat. Cuma terhalang oleh beberapa sebab-musabab tertentu kita tak dapat buat. Sedangkan dalam hati kita memang penuh. Ataupun hampir penuh. Memang kita penuh akan melakukannya. Cumanya yang menghalang kita sebab tadi. Kita nak pergi lakukan satu maksiat. Kita naik kereta kita, mati kereta tengah jalan. Tak sempat sampai ke tempat berkenaan. Dari segi dosa, kita dapat. Kerana itu adalah azam yang putus. Yang tidak dikira berdosa ialah apabila orang tu terlintas ingin buat maksiat. Lalu dia tarik balik. Dia tak azam penuh. Rasa teringin nak buat maksiat. Sekalipun setelah sampai kepada peringkat sehingga dia berada di hadapan wanita yang ingin dia berzina. Seperti mana hadis. Tiba-tiba terlihat oleh kerana tidak azam dia. Masih lagi ketakutan dia. Bila sampai ke situ, dia hentikan. Maka dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dia akan selamat. Ataupun seorang yang terfikir, kalau ada peluang tu nak buat. Tetapi tak penuh. Takut masih sama banyak dengan dia. Tak patut aku ni subhanallah. Dia tidak dikira berdosa. Itu lintasan was-was di dalam hati. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, bima kasabat qulubukum, yang putus di dalam hati seorang hamba untuk melakukan maksiat. Haddatsana Muhammad bin Salam Al-Baykandi qala akhbarana Abda an Hisham, yani Hisham bin Urwah, an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amrahum min al-a'mali bima yutiqun. Idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi. Thumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Kata Aisyah, kana Rasulullah idza amarahum, adalah Rasulullah apabila memerintahkan mereka, yakni perintahkan kaum muslimin dengan satu urusan, amarahum minal a'mali bima yutiqun. Baginda akan memerintahkan amalan yang mana mereka mampu. Ini yang dikatakan Islam ini dinun yusr. Agama yang senang. Bila dia perintahkan dia cari apa yang mereka mampu. Dan semua yang ada dalam inti kandungan Islam ini ialah yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak akan membebankan diri melainkan apa yang dia mampu. Kalaupun ada perkara yang mungkin mampu dan tidak mampu, berbeza. Seperti haji, dia menyatakan Allah Ta'ala wajibkan haji man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Bagi yang tak mampu, tidak dikira sebagai berdosa. Maka demikian semua keperluan agama di dalam daerah kemampuan kita. Agama ini dua, buat dan jangan buat. Sama ada kita disuruh buat ataupun kita dilarang buat. Apa yang Islam suruh buat, semuanya kita mampu. Nafsu kita saja kadang-kadang menolaknya. Mungkin yang berat ialah jihad pada jalan Allah, yang menghabiskan pengorbanan darah. Itu pun insan mampu. Sebenarnya jika ia memahami tentang kepentingan jihad itu bagi memelihara dirinya sendiri. Jihad itu jika tidak ada, manusia itu memang tidak dapat hidup. Jihad adalah maslahah, kepentingan. Sebab itu wajib kita i'tiqad semua yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama li maslahatil ibad, untuk kebaikan hamba semata-mata. Tak mungkin ada dia perintah untuk kebaikan Tuhan.
Apa yang Tuhan suruh memang untuk kebaikan kita. Tidak ada kepentingan Tuhan. Tuhan Jalla wa'ala ghaniyul hamid. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyul hamid. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, Allah Ta'ala maha kaya, lagi maha terpuji. Ini tak ada masalah bagi Tuhan. Sebab tu kalau orang tu bebar, aku tak mau, aku marah suruh rezeki kurang, aku tak mau sembahyang hari ni. Tak ada rugi Tuhan. Engkau yang rugi. Semua yang dia berikan, jihad yang difardukan pun dalam kemampuan kita dan kepentingan kita. Orang kafir yang tak difardukan jihad, mereka pun berperang. Mereka, dia berperang, tak ada kewajipan jihad pun dan dia. Terpaksa juga dia pergi ke negeri orang lain berperang dan dia mati banyak. Sekarang Vietnam yang tak pasal-pasal, terpaksa perang dengan mereka. Untuk mati kerana mempertahankan harga diri dan maruah. Perkara itu dilakukan oleh semua manusia Islam ataupun tidak. Cumanya apabila satu orang Muslim menganut Islam, tanggungjawab itu dinamakan dengan jihad. Kalaupun orang lain mempertahankan bangsa, Islam jadikan engkau hidup mempertahankan maruah agama. Yang mana engkau anut, bangsa adalah aliran darah engkau. Islam buka daerah yang lebih besar. Kau pertahankan kepercayaan kau. Ramai orang tidak beriman pun terpaksa juga mati. Kerana mempertahankan hudud sempadannya. Kerana mempertahankan daerah ketenteraannya. Kerana mempertahankan negerinya. Cumanya Islam memfardukan jihad. Jihad itulah barangkali orang anggap paling berat urusannya dalam agama. Sebenarnya dia lupa, kalau dia tak terlibat dengan Islam pun, dia mungkin terpaksa melakukan benda yang sama. Cuma matinya sia-sia. Bila dia terlibat dengan agama, dia terpaksa melakukan hal itu, matinya syahid. Itu satu hal. Yang lain, Islam fardukan benda yang manusia mampu. Orang yang bermusafir, dibenarkan kepada kita untuk melakukan qasar dan jamak. Semua benda yang kita mampu. Pun ada orang Malaysia sampai pergi ke haji, tak mau qasar-qasar dia. Tak mau jamak-jamak dia. Dia kata apa, kita dah senang dah. Tadi Muhammad tanya, kita dah senang. Kan Nabi kata, sadaqatun tasaddaqallahu alaikum, taqbalu sadaqatah. Sedekah yang Allah sedekahkan untuk kamu, terima je. Sedekah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menganggap bahawasanya menyanggahi sunnah seseorang yang bermusafir tetapi tidak mengqasarkan salatnya. Kerana tak pernah diriwayatkan daripada Nabi melainkan ketika musafir mengqasarkan salatnya. Dia memerintahkan perkara yang kita mampu. Seperti hadis Jamnah bintu Jahsh. Bila datang kepada Nabi dalam hadis istihadah, baginda bagi peluang kepadanya untuk menjamakkan sembahyang disebabkan akan darah yang turun daripada istihadah. Memudahkan dia an tuakhiri dhah wa an tuajjili 'asr. Engkau mensegerakan zuhur, engkau melewatkan zuhur dan engkau mensegerakan asar. Jamak salat bagi orang yang sakit. Kita kadang-kadang tak mau ambil peruntukan tu. Tak apalah, aku sihat besok, aku pergi semayang lah. 2 bulan tak semayang, duduk hospital. Ramai orang, saya selalu sebut hal ni, masa segar elok dia semayang, Alhamdulillah. Masa dia tua hampir kepada umur dia, kita tak tahu. Masa itulah dia tinggal semayang. Betul, masa tu dia sedang menuju kepada Allah barangkali. Mati dia dalam keadaan tak semayang. Semayang lama. Tak larat lah, dia kata 5 kali nak bangun. Kita ambil uduk, kalau tak mampu orang lain tolongkan. Kemudian semayang zuhur dan asar jamak. Semayang maghrib dan isyak. Tak maulah, aku tak biasa buat macam tu. Tak semayang langsung, tak apa. Kadang-kadang perkara itu boleh, dibolehkan oleh syarak. Nabi memudahkan. Dan banyak lagi kemudahan yang dibenarkan oleh syarak. Dan sebenarnya macam saya sebut pada tuan-tuan, kalau disenaraikan perkara yang Tuhan haram, sikit ni.
Disenaraikan perkara yang Tuhan halalkan terlalu banyak dan tak boleh nak kira. Agama ni senang kan? Contoh yang datang ada tak pakai kopiah, ada pakai seluar, ada pakai apa. Agama luas dalam hal ni. Tak pernah kata siapa nak kuat Islam mesti pakai serban. Agama luas dalam hal ni. Kita bukan satu agama sebab tu mana-mana saja gerakan yang cuba menjadikan manusia ini satu corak saja gagal kerana dia menyanggahi gerakan agama. Semua geng aku kena pakai jubah hijau, serban jenis apa. Dia akan gagal. Kau menyanggahi fitrah agama. Agama itu ada keberbagaian. Yang penting jangan menyanggahi prinsip asas Islam itu. Semua apabila dia perintahkan benda yang kita mampu. Cuma kita rasa beban untuk bawa Islam dan mengamalkan Islam pada zaman ini di atas beberapa sebab. Yang pertama, kerana kita menggunakan fiqh mu'assir, fiqh yang menyusahkan. Bukan muyassir, fiqh yang memudahkan. Sedangkan Nabi ma khuyira bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma, tidak diberi pilih dua benda melainkan pilih yang senang. Kita pilih yang susah. Bulan Ramadan tersedut sini sikit batal. Tanya aja memang batal. Ustaz batal? Batal. Saya terberlaku macam ni ustaz dalam sembahyang. Batal. Kira fiqh membatalkan. Pergi tawaf sikit, renjak sikit. Oh tak sah tu. Kena pusing balik unduk 3-4 tapak. Dia gunakan fiqh yang susah. Sedangkan Nabi menggunakan fiqh yang mudah. Titik air bulan Ramadan, mata masuk abu. Oh tak boleh, batal kau dia kata. Telinga masuk binatang pukul 8 pagi. Dia kata macam mana ustaz? Boleh tak masukkan kapas ni? Kena apa benda ni? Sakit tengok. Oh tak boleh, kau kena tunggu lagi sampai pukul 7.30 buka puasa lagi. Dia nak pegang telinga pergi pejabat. Gunakan fiqh yang susah. Kecenderungan yang tidak baik, tidak memenuhi fitrah fiqh Islam. Itu satu sebab. Sebab yang kedua ialah kita mewujudkan environment yang bercanggah dengan syarak terlalu banyak. Lalu akhirnya kita yang sempit hidup. Hutang piutang dibenarkan dalam Islam, tapi kita wujudkan sistem riba. Lalu orang jadi tetap menikmati hiburan dengan kadar-kadar yang diizinkan oleh syarak. Banyak diizinkan. Nak pergi ke pantai, duduk, semua diizinkan syarak. Tapi kita wujudkan pantai, telanjang bogey, sana sini. Susah kita nak pergi. Kita wujudkan benda yang haram tu bagi banyak. Akhirnya, asalnya haram itu sikit. Tapi kita jadikan dia di dalam berbagai-bagai wajah. Sehingga hidup kita menjadi sempit. Lalu pengamal-pengamal agama merasakan sukarnya ingin diamalkan agama ini. Yang ketiga, selain daripada para fuqaha yang pertama tadi, ialah golongan agama yang berpahaman jumud terhadap agama, yang tak diajar oleh agama. Misalnya, setengah orang dia mewajibkan orang pakai kopiah kalau nak amalkan Islam. Islam tak pernah wajibkan. Kalau betul-betul nak pegang Islam, kau nak sembahyang balik Mekah, apa ni jubah pun tak nak pakai. Diwujudkan benda yang sukar, yang tak pernah agama pardukan. Tak pernah ada dalam ketetapan syarak. Kalau dah balik Mekah, serban pun tak reti ikat, tak payah pergi Mekah lah dia kata. Sampai begitu, apa kaitan Mekah dengan ikat serban? Abu Jahal duduk di Mekah juga. Tak boleh juga pakai serban. Lebih baik daripada kita. Tidak ada kaitan dengan itu. Nak pakai serban silakan, ahlan wa sahlan. Tak ada masalah. Tapi kekuatan agama bukan bergantung pada serban. Banyak tarekat-tarekat besar. Besar serbannya, besar juga sesatnya. Serban boleh dia pakai, tak ada masalah. Tapi ia bukan satu kewajipan. Ia mesti ditekankan. Ini saya sebut pada 2 malam lepas. Dia perlih. Tarekat bergabung dengan Nabi Musa. Roh Nabi Musa masuk ke dalam dia. Oh hebat dah. 7 orang
wanita kononnya telah dirogol oleh dia kerana ketika itu tok syekh Nabi Musa masuk dalam dia. Ruh Nabi Musa masuk, perempuan ni pun masuk, dia seorang-seorang dia bantai. Dia kata bukan aku buat, Nabi Musa buat. Punya bahlul macam tu pun ada orang ikut juga. Artinya ini satu keadaan. Orang yang faham Islam tu dia suka sukarkan orang. Sebab tu saya selesa kalau orang datang kuliah ni. Bukan saya suruh. Berbagai-bagai anak muda. Kita boleh pergi ambil dia datang kuliah. Tengok dia berjalan-jalan. Kau nak datang kuliah macam mana? Pakai seluar balik. Kau akan tekat dulu. Tak nak. Datang terus dia. Kita jangan buat satu peruntukan yang tak dibuat oleh syarak. Akhirnya dia menjadi beban. Sedangkan agama tak pernah bebankan dia macam tu. Dia datang t-shirt ke dia datang. Apa tu hak dia? Cuma orang yang nak mengajar itu adalah nilai-nilai tertentu. Yang disebut nilai itu oleh para ulama hadis dan fuqaha juga. Takkanlah saya main mengajar pakai t-shirt ke seluar jeans ya. Itu lainlah. Tetapi bagi tuan-tuan yang hadir, kebebasan. Supaya jangan kerana Nabi SAW, idza amarahum bima yutiqun. Bila dia perintahkan sahabat, dia perintahkan benda yang mereka mampu. Sebab itu dia marah apabila sahabat berfatwa. Sebagai mereka ditanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, apabila kepala satu orang kena sakit pecah, adakah bagi aku kelonggaran untuk aku tak mandi? Mereka kata lah. Tak. Kau mesti mandi. Dia pun mandi. Kerana dia berjunub. Mati dia. Nabi kata qatalahu Allah. Atau qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia. Allah Ta'ala bunuh mereka. Seolah-olah Nabi marah. Ala syifa'ul ain as-su'al. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan itu tanya. Tanya. Ada tayamum peruntukan dalam syarak. Dan berbagai-bagai. Kata Aisyah. Qalu, kata mereka, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tak macammu. Dan apabila ada sahabat dan sebagian riwayat, mereka salat sehingga tak mau tidur. Sebahagiannya mereka berpuasa sehingga tak mau buka. Sebut perkara sahabat radhiyallahu anhum melihat Nabi banyak memudahkan mereka dan memerintahkan mereka dengan benda-benda yang mereka anggap ringan bagi mereka, bagi setengah para sahabat yang sangat bersemangat. Mereka kata kepada Nabi, inna lasnaka hayatika ya Rasulullah, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami tak sama macam engkau wahai Rasulullah. Keadaan kami tak sama dengan keadaan engkau wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang terakhir. Apa yang dahulu dan apa yang kemudian. Setengah sahabat itu, bila mereka tengok Rasulullah, tak apalah Rasulullah, kita ni yang biasa ni kena buat lebih lagi. Ni ada berapa keadaan? Setengah keadaan ini berlaku yang pertama, apabila orang tu dia rasa dia telah banyak habiskan umurnya dalam keadaan tak mendekatkan diri pada Allah. Bila dia dapat kesedaran Islam, dia macam terkejut. Bila dia terkejut, dia seolah-olah semua dia nak buat balik. Semua perkara dia nak laksanakan dengan sehebat-hebatnya. Maka ketika itu kadang-kadang ada harta dia habis dibelanjakan. Dia tak tinggalkan untuk keluarganya dan untuk dirinya. Kadang-kadang dia duduk di masjid, dia sembahyang sampai tak hadir ke tempat-tempat penting, tempat pekerjaannya. Kadang-kadang dia tinggal kaum keluarganya. Kadang-kadang habis dia buat tindakan kerana seolah-olah dia nak counter balik semua sepanjang umur dia yang mana telah dia tinggalkan. Hal ini bukan berlaku pada orang kemudian. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada wanita yang ikat tali di masjid seperti Zainab, yang nak bergantung kerana nak bertahan, nak solat juga. Sebab itu banyak hadis-hadis yang larang seperti ini. Dan Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yamul hatta tamullu.
Sesungguhnya Allah ini tidak jemu, kamu yang jemu nanti. Yang buat begitu. Karena inna ahabbal amali ilallahi ta'ala atau ilallahi ma dawama alaihi sahibuh. Karena amalan yang paling Allah suka, yang mana tuan yang beramal itu meneruskannya. Berterusan. Kalau dia buat, inilah semangat aku baru dapat ni. Ni fadilat, kelebihan sembahyang tahajud ni. Malam tu dia sembahyang 40 rakaat. Malam kedua tak boleh dia dah. 30 dia. Malam ketiga dia buat 20. Malam keempat, 6 cukup lah dah. Terus 10 cukup. Malam kelima aku tak boleh dia dah. Tak larat dah. Maka lebih baik dia bangun dengan sedikit 2 rakaat. Memenuhi maksud hadis. Kemudian tu dia meningkatkan lagi. Lebih baik kerana ia akan berterusan. Dan Nabi tahu psikologi orang. Iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini hari kau semangat, nanti kau hilang semangat, semuanya hilang. Bagi kita yang faham Islam, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Bila tengok orang baru kuat nak pegang Islam, kita tahu dia bukan kontrol, dia tak apa betul lagi. Kita kena bagi nasihat yang baik. Dia tengok saya tak maulah, banyaklah dunia ni, ambil lah semua harta saya, tinggal rumah ni sebiji, yang kereta buruk cukup. Kita nanti. Ente nak agama berapa? Kata. Ente infak banyak ni, yang ente tinggal lagi, kerana ente lama panjang lagi nak infak, ente pun lama lagi nak hidup. Nah akhirnya dia terkejut. Kenapa hari itu aku pergi derma habis, tak tahu. Dia akan menyalahkan perbuatan infak. Maka Nabi SAW selalu menasihatkan sahabat, jangan buat satu tindakan yang mana kau akan jadi sekat jalan. Dan ramai orang begitu, tuan-tuan, mutasaqitun, sehingga disebut sebagai mutasaqitun. Orang yang gugur di pertengahan jalan. Masa awal semangat, aku nak bela Islam. Tengok 2 tahun kemudian, tak maulah, tak larat. Sebab itu tuan-tuan, bila orang yang begitu semangat, al-munbatta la ardun qata' wala zahran abqa. Orang yang kelang kabut, tak ada bunyi yang dia langkah pergi, dan tak ada tempat yang dia duduk tetap. Jangan. Maka kita yang lama, yang bukan maksudnya kita yang dah mula faham Islam ni, kita kena bimbing. Bila yang datang baru, okey, baguslah tu. Silakan. Kita kata, nangis. Kita bimbing dia, agar dia terurus dalam kepahaman dia kepada Islam. Dan ini berlaku pada peringkat awal semangat Islam apa dulu, ada yang buang TV dalam sungai. Ada yang buang macam-macam. Pun sekarang dah tak buang dan dapat berbagai tokoh pula. Artinya, perbuatan-perbuatan seperti ini naklah dikawal. Rasulullah SAW kawal para sahabat. Sebagian sahabat semangat. Mereka, sampai mereka nak puasa hari-hari, Nabi bagi. Mampu lagi kata dia, mampu lagi. Sehingga akhirnya Nabi bagi puasa Daud. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa. Dan ini dilakukan. Sebab itu Salman Al-Farisi, apabila pergi ke rumah Abu Darda, dia tengok keadaan isteri Abu Darda yang selekeh. Kata, kenapa ni? Dia kata, inna akhaka Abu Darda la hajata lahu li hadhihi dunya. Abu Darda ni tak ada hajat dunia ni. Tak nak dia kata. Aku pun tak mau. Sehingga bila Salman duduk di rumah Abu Darda, Salman ajar dia, bila nak makan, aku tak mau makan, kau kena makan sekali ni. Dia kata, masuk, kau tidurlah, aku nak pergi solat. Aku tak mau masuk tidur, kau nak pasti kau masuk tidur. Sebenarnya, bila bangun tengah malam, baru dia bangun. Ini waktu kita pergi solat. So, jangan sepanjang malam solat, kau tinggalkan isteri kau. Sehingga kemudian dia meriwayatkan daripada Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi diri Tuhanmu itu ada hak yang mesti kau tunaikan. Bagi dirimu ada hak tanggungjawab yang mesti kau tunaikan. Dan bagi isterimu, kaum keluargamu ada hak yang mesti kau tunaikan. Berikanlah kepada setiap yang berhak, itu haknya. Cantik Islam. Saya teringat Syekh Muhammad Salih Ibn Utsaimin, ketika dia memberi kuliah kepada kita, dia menyatakan bahawasanya, jika seseorang yang berada di tempat lapang, hujan turun, lalu dia lari untuk sembunyikan dirinya agar tak terkena hujan dan terkena penyakit, ataupun panas yang terik, dia cari tempat berlindung agar dia tidak sakit tubuhnya, demikian dia telah memperoleh pahala kerana menunaikan hak untuk dirinya.
kata yang berikutnya. Di mereka sebut, oleh kerana Nabi ini diampunkan, maka mereka nak buat lebih daripada yang Nabi. Dan sebahagian kita pun ada begitu. Macam mana kita nak tiru Nabi? Nabi dia lebih dah. Kita kena buat lebih pada tu lagi. Dia nak lebih pada Nabi. Kata dia, فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. Maka baginda marah sehingga dampak marah baginda pada wajah. Dua-dua dia marah. Cuma yang sana ada kadang-kadang marah dia lah. Tak aku nak amal Islam pun kau nak marah. Kita kata Nabi marah belaka. Yang mana tak mau Islam pun Nabi marah. Yang mana mau Islam tapi tak mau ikut peraturan sunnah pun Nabi marah. Demikian kita pun marah juga. Dia kata aku nak buat Islam, apa salahnya? Kami nak baca ni. Nu orang lain lagi teruk, nu kenapa kau tak pergi marah? Kita kata Nabi marah dua-dua sekali. Yang tak mari masjid pun dia marah. Yang mari masjid buat tak betul dengan ajaran dia pun dia marah. Ini kita kena betul kan? Setengah orang dia kata-kata amalan ni tak dibuat oleh hadis Nabi. Kenapa duk kalut-kalut? Ini dah orang nak buat baik, dia kata. Marah orang yang tak mau buat baik. Kita kata Nabi marah dua-dua. Kerana dua-dua merupakan kesalahan. Dan Abdullah ibn Mas'ud mengingatkan kita sesungguhnya sedikit yang bersama sunnah itu lebih baik daripada banyak yang di dalamnya bid'ah. Ini kena ingat. Dia sedikit tapi sama dengan Nabi. Banyak amalan. Semua tak ada dalam contoh Nabi. Dia sendiri produk. Ini kena jaga. Nabi SAW marah kepada mereka. Sehingga nampak pada wajahnya perasaan marah itu. Dan ternyata hadis ini menunjukkan boleh juga kita marah kepada orang. Tapi Nabi marah dengan nasihat lah. Tak ada terajang di siapa orang. Dia marah dengan marah yang menunjukkan bahawasanya kita tak setuju dengan cara mukhalafatul sunnah. Menyanggahi sunnah itu. Tak setuju. Summa yaqul, kata Nabi, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah, aku. Kamu ni nak reka sendiri, orang yang paling takwa ni aku, kata Nabi. Dan orang yang paling tahu tentang Allah, aku. Ikut yang aku buat tu, jangan reka. Itu maksudnya. Ikut yang aku buat, jangan buat peraturan yang lebih pada itu. Sehingga kau rasa kau nak buat sendiri. Kerana akulah yang lebih bertakwa. Kadar aku buat inilah kadar takwa. Cara aku buat inilah cara mengenali Allah. Kerana mengabdikan diri kepada Allah itu bukan saja tunduk, beribadat, membanyakkan ibadah kepadanya. Tetapi takwa itu bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah itu juga menurut cara yang dikehendaki olehnya. Bukan saja buat amalan tu, tapi amalan itu dibuat menurut cara yang dia mau. Itu juga patuh. Sama saya buat contoh pada tuan-tuan. Kita suruh kawan kita cat rumah kita. Dia cat. Dia kata aku dah buat kan cat. Tapi dia cat dengan cat yang bukan warna kita pilih. Kita tak setuju dengan dia. Kerana tanda kau buat kerja aku bukan saja kau buat kerja tu. Kau buat kerja itu berdasarkan peraturan yang aku bagi. Maka tanda tunduk kepada Allah itu bukan saja mengabdikan diri dalam arti kata ibadat itu, tetapi ibadat itu ditunaikan melalui cara yang Allah kehendaki. Yang maha mengetahui tentang kehendak Allah di dalam masalah ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana atqakum wa a'lamakum billah. Aw inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Yang lebih takwa, yang lebih tahu tentang Allah aku. Jadi kalau nak ikut aku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini mengingatkan diri kita dan menginsafkan kita. Supaya jangan kadang-kadang kita kata tak boleh buat syekh, yang ni Nabi dia tak buat. Nabi tak apalah, dia Nabi. Kita nak buat benda lebih baik. Ini bahaya. Seakan-akan dia dapat buat sesuatu yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang mengenali Allah.
dan lebih takwa kepada Allah daripada Nabi SAW. Hadis ini juga menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bahawasanya menjadi dalil bahawa seseorang boleh menyebut tentang kelebihan dirinya jika sekiranya itu dapat menyebabkan menginsafkan orang lain. Mari satu orang dia tak tahu apa. Kita belajar banyak. Dia tak, aku ni mengaji banyak dah. Aku tak pernah dengar macam yang kau kata ni. Kalaulah benar mana kita nak kata tu, nak bagi dia faham, bukan kena takabur. Kalau niat kita nak memahamkan dia. Aku dah tanya ramai dah, tak ada siapa yang buat macam tu. Misalnya kalau betul lah, kalau benar yang kita, kalau kita confirm ia betul, kita boleh kata demikian. Nabi SAW menyebut hal ini, maka baginda menyebut bukan kerana takabur, tetapi untuk mengingatkan hakikat diri mereka supaya mereka tidak menyalahi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala sebuka salam. Orang yang melalui di hadapannya bukan saya boleh. Memang itu yang diajar di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia lalu kita halang dia. Duk lalu juga kita halang dia lalu juga. Kita tolak. Nabi kata fa innahu syaitan. Syaitan dia. Kadang-kadang kita tengoklah, bukan kita faham yang kau ni memang syaitan. Nantilah mungkin dia tak perasan, jadi kita halang dia. Setengah orang tu dia tak perasan, dia tak mengaji pula. Kita halang dia salam kan kita. Adakah solat jamak bagi orang sakit? Jamak dalam satu waktu ataupun sekadar melambatkan solat pertama dan mempercepatkan solat yang kedua, zuhur dan asar. Ini disebut oleh sebahagian para fuqaha. Mereka katakan hadis bintu Jahsh itu bermaksud jamak suri, iaitu menjamakkan dalam erti kata melewatkan zuhur dan mencepatkan asar, sehingga dia hanya dengan satu wudu. Namun wallahu ta'ala alam, kalau itulah yang dimaksudkan dalam hadis, tidak juga memenuhi maksud untuk meringankan bebanan, kerana dia terpaksa terikat dengan satu waktu tertentu. Namun para fuqaha menyebut bahawasanya selain daripada pendapat itu, ulama-ulama hadis mereka menyebut jamak itu jamak yang sebenar. Cumanya dia hanya boleh jamak, itu jamak pada waktu pertama ataupun pada waktu kedua, tidak menjadi masalah. Kerana ada hadis-hadis lain dalam Muwatta yang menyokong Nabi jamak tidak kerana musafir. Dengan itu boleh seseorang menunaikan jamak, salat jamak, dan tidak juga kerana hujan baginda jamak. Dan ada jamak kerana hujan. Cumanya ketika ia jamak, ia tidak boleh qasar kerana ia bukan musafir. Zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Ada beberapa keadaan bila kita tak musafir, kita tidak boleh qasarkan. Seperti kita di dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita naik bas umpamanya, terutama orang perempuan kadang-kadang. Dia nak naik bas misalnya di Pudu. Dia tahu bila nak naik bas di Pudu, nanti dia balik kampung daripada universiti, kawan-kawan dia beg, tak boleh nak tinggal, tak boleh apa. Ada pun dia nak pergi daripada rumah dia nak naik bas yang tiba dapat nanti beg dia takut hilang, takut apa, dia bimbang tentang keadaan diri dia. Dia sembahyang siap-siap di rumah dia. Bila dia nak keluar misalnya pada pukul 8, dia sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Dia jamak di rumah dia 4 rakaat isyak. Dia jangan buat 2 kerana dia bukan musafir lagi. Dia tak boleh untuk mengqasarkan. Bagi memudahkan urusannya, maka dia boleh jamak. Demikian juga orang-orang yang kerja-kerja yang menjadi beban kepadanya jika ia tidak jamak, semua menjadi kesusahan kepadanya. Seperti doktor bedah, pakar mereka yang bedah orang. Tak boleh tengah-tengah bedah tunggu sekejap, aku pergi semayang, apa teruskanlah nanti. Mati orang tu. Demikian juga orang yang jaga mesin-mesin yang besar yang orang lain tak boleh ambil tempat dia. Kalau ambil maka akan berlaku perkara-perkara yang berbahaya untuk orang-orang di bawahnya. Juga diizinkan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya menyebut contoh polis yang menjaga trafik. Kalau dia tinggalkan itu, semua kereta berlanggar dan urusan orang ramai jadi masalah. Dia diizinkan untuk jamak, kata Qaradawi. Demikian lagi Islam itu lah. Tapi dia tidak boleh qasar, tak boleh. Demikian kita dalam perjalanan daripada suatu tempat, kita tak ada ruang untuk singgah.
Sampai ke rumah kita, kita belum lagi sembahyang zuhur. Sekarang dah waktu asar. Tadi kita nak jamak takhir, tiba-tiba dah sampai dah rumah kita. Kita masih lagi boleh jamak, tapi oleh kerana musafir telah tamat, kita tidak boleh qasar. Inna ad-dina yusr. Agama itu mudah. Baru-baru ini pengikut tarikat Naqsyabandiyah Syekh Hisham Kabbani telah mendakwa bahawa salah seorang pemimpin utama mereka di Malaysia berketurunan raja adalah keturunan Iskandar Zulkarnain dan akan menjadi pembantu Mahdi, Imam Mahdi di akhir zaman kelak. Apa pandangan Islam tadi? Tuan-tuan tarikat ni biarlah dia dakwa apa pun, memang kerja dia. Bab nak jadi Imam Mahdi ni pakat ramai berebut jawatan ni, heran sungguh. Sampai Iskandar Zulkarnain tu, keturunan dia pun orang lain pun tak tahu dah. Dia boleh pergi sambung dengan raja mana. Tinggal Raja Gopal pun 2-3 hari nanti boleh jadi keturunan Iskandar Zulkarnain juga. Main dengan tarikat ni. Orang Islam duk fikir masalah ni dia timbulkan. Tuan-tuan kajilah semua ajaran sesat ni. Sama ada mereka nak marah ataupun tidak. Kebanyakannya ada kaitan dengan kegiatan kerohanian tarikat. Jarang yang sesat sendiri. Mesti ada syekh tarikat mana yang dipisangkut, dia sesat lah. Kabbani ni ikut dia lah. Dia duduk Amerika dia ni. Dia pergi Singapura, dia buat fatwa-fatwa yang menyusahkan umat Islam Singapura, menyenangkan kerajaan Singapura. Kelebihan mereka, kebanyakan orang tarikat ni yang kita tak ada bak mengampu cukup belai. Bukan saya marah sangat mengampu pun, tapi mengampu pada-pada lah. Menyusahkan orang Islam dengan fatwa-fatwa dia, keluar benda-benda yang bukan-bukan. Bukan hebat pun kadang-kadang kalau kita dengar dari segi ilmu, tapi serban dia, jubah dia menjadikan keadaan mengkagumkan. Semua pakat salam. Saya tengok tak mahu sebut salah satu tarikat yang datang di Pulau Pinang daripada luar negara. Serban dia semua yang salam cium tangan dia. Gambar dia semua gantung di rumah, bubuh dalam dompet. Dulu gambar makwa dia duduk atas, gambar syekh duduk atas, makwa turun bawah. Hebatlah. Tapi tengok bini isteri dia mai, dia sebagai syekh tarikat bini pun tak ada tudung apa. Ikut juga. Salah seorang daripada ketua tarikat Baghdad, malah nak sebut leran dia, duduk di negeri dia tu, pak dia tu ketua tarikat lah. Anak dia ni tak tarikat apa, duk tarik ikat dengan tak. Kira anak dia karut lah. Pak dia pun pening. Mana nak buat dengan anak gue? Ni kalau duduk sini lagi kacau, jatuh aku punya standard. Duduk merapu yang bukan-bukan. Hantar pergi Pakistan. Pakistan ni ekstrim. Kalau kena geng-geng tarikat ni. Yang ekstrim juga ekstrim. Tambah benua India apa semua ni. Sampai ke sana, mula dia buat huha-huha dia. Lama-lama orang tahu kata dia ni keturunan Tok Syekh tarikat hak lono. Punyalah tabal dia yakmat-yakmat. Dia pun terkejut. Terpaksa pakai jubah. Kenapa pakai ni? Dia kaki merapu. Dia pergi, depa semua dah mahir dah tarikat ayah dia no. Dia tak tahu apa dia memang duk merapu. Lepas tu dia tunggu majlis lebih. Dia orang Arab, dia boleh harap lah. Depa tadi kata, Syekh mulakan dia kata, aku makam dah lebih dah hampa buat, aku tunggu tengok. Dia tunggu tengok, dia buat lain kali, dia baca doa apa, dia faham tak faham punya hal, dia jadi kaya raya. Dia mati si karut ni, kubur dah dia buat dengan emas. Saya nak cerita yang tu. Syekh Abdul Qadir Jailani ni setahu kita satu. Kubur dia banyak. Setiap kampung kat Baghdad tu orang kali pakat mengaku kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau taksub tuan-tuan apa pun tak boleh kira. Ni hari Ashura. Al-Husain bin Ali
radhiyallahu anhuma. Kita cinta kepada Al-Husain, cucu Nabi, dan kita bukan cinta dengan kematian yang telah berlaku, yang dibunuh. Dia dibunuh oleh orang Syiah di Kufah. Kita yakin benarlah kepala Sayyidina Husain ni satu ya. Kepala dia merata ada. Kepala pancung Mesir ada, di Iraq ada. Kepala ni bukan kepala lutut. Kepala lutut banyak lah. Tapi mainan taksub kawan ni yang mengaku ni kepala Husain di sini ni. Orang mengaku, tuan-tuan, ini semua ekstrim ni, tuan-tuan, taksub buta ni jangan terpengaruh lah. Bila nak mengampu siapa-siapa, dia bubuh tabal. Raja ni keturunan Zulkarnain. Siapa pun tak tahu titis keturunan Zulkarnain ni. Raja Gopal pun kalau ikut dia, boleh pergi kepada keturunan Raja apa pula. Main tabal ya, kalau tidak tak tunggulah Imam Mahdi dengan bah 2 tingkat. Ni semua-semua. Artinya, saya bukanlah nak kecam nak tarekat ni, tapi serabut. Orang Islam ketika diminta berfikiran canggih, berfikiran maju, berfikiran semua anti kepada khurafat, anti kepada karut. Wah, benar-benar ni. Jadi selekeh. Berebut jawatan Imam Mahdi tu. Saya dah pernah cerita tuan-tuan sini. Seorang mufassir kenal Salah Abdul Fattah Khalidi, Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi. Satu hari kami dalam majlis tafsir kuliah dia. Satu orang mari dalam masjid Abdul Rahman bin Auf, Jordan. Satu orang Syekh kita kenal. Satu orang bila mari ke masjid dia kata, Syekh, Assalamualaikum. Urid an takallam. Kata, gimana? Man anta? Aku nak cakap. Kau siapa? Kata, ana Imamul Mahdi. Aku Imam Mahdi. Saya kata, minta maaf, kata masjid ni memang dia tak bagi kat Imam Mahdi cakap. Kata, Assalamualaikum. Aku balik. Kata dia, kali pertama tengok Imam Mahdi berkelakuan baik. Katanya, hal sebelum dia muncul senembang kelakuan karut. Imam Mahdi apa baiklah kan. Tu kali pertama Imam Mahdi yang mau berdamai dengan orang. Kerana mengaku Mahdi lah pertumpahan darah di Masjidil Haram. Tuan-tuan ingat. Melayu pun pergi berebut mengaku Bani Tamim punya nak jadi pemuda Imam Mahdi. Tak cukup dengan cicak Tamim. Pemuda Bani Tamim. Dan ini semua saya bukan benda ni tuan-tuan. Tak sahlah selekeh soalan-soalan ni pun. Baguslah dia tanya, ingat kan tidak. Tapi kita ni, orang Melayu ni suka sangat. Tu dia sebut tarikat habis mengaku Imam apa? Dengan Nabi. Tuan-tuan fikirlah. Dia mengaku dengan roh Nabi Musa masuk dalam badan ni, ada orang ikut. Kalau dia kata roh setan masuk dengan dia, apa boleh gegah kita percaya? Mengaku Imam Nabi Musa masuk, ada pengikut-ikut. Siap orang wanita boleh masuk dalam bilik, dia kunci duk nasihat-nasihat, dia tak minta roh Nabi Musa main lah. Dia celapak nak ada perempuan tu. Perempuan tu kata, Alhamdulillah lah dapat bersama dengan Nabi Musa. Lepas kena sebulan tu duk fikir bodoh juga aku dia tak. Baru buat aduan kepada pihak berkara kan. Mangkuk ayat suruh. Coba. Ustaz, mengapa kita jarang terdengar hadis yang diriwayatkan oleh ahli keluarga beliau seperti Siti Khadijah, Fatimah dan sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Abdul Rahman, Zubair, sedangkan kedudukan mereka hampir dengan Rasulullah SAW dan sering sama. Tuan Khadijah wafat sebelum daripada Nabi wafat. Macam mana dia riwayatkan hadis Nabi itu ada lagi selepas pada tu. Fatimah wafat lebih kurang 6 bulan selepas daripada wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq memerintahnya 2 tahun dan ketika itu periwayatan tak sangat diperlukan kerana kebanyakan sahabat mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Pelaksanaan yang perlu. Pada zaman Umar dah mula banyak sikit dia riwayat kerana pelaksanaan dan penerangan. Hidup selepas daripada Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, mereka perlukan meriwayatkan hadisnya, bukan sahabat. Bukan masalah tu. Ini Syiah dia kata mana hadis ni, mana hadis ni. Adapun hadis Ali memang kurang periwayatannya.
Lebih kurang sekitar saya ingat lebih kurang 40 periwayatan daripada Ali bin Abi Talib. Namun begitu bukan berpunca ahli sunnah menolak riwayat Ali. Tetapi disebabkan oleh kerana Ali ini satu watak yang telah dimainkan oleh orang Syiah sehingga menakutkan ulama-ulama hadis terhadap riwayatnya. Kerana banyak sangat campur tangan yang bukan-bukan dalam periwayatan. Pun begitu mungkin Ali terlibat sebahagiannya dia riwayat, sebahagiannya dia tidak riwayat. Kerana riwayat ini bergantung kepada jalan periwayatan. Bila banyak yang riwayat daripada Ali itu mungkin Ali sendiri cakap banyak tentang hadis Nabi. Tapi yang ambil daripada Ali itu okey. Kemudian yang ambil kemudian banyak ditumpuk oleh orang Syiah. Bila orang Syiah duduk dalam rawi itu, mereka ini kaki pembohong, maka mereka tokok tambah, maka hadis yang asal pun maka yang diriwayatkan oleh Ali ditolak. Bukan maksud hadis-hadis Nabi telah hilang. Kemungkinan apa yang diriwayatkan oleh Ali masih ada. Tapi datang melalui sahabat yang lain. Anas dan seumpamanya. Hadis itu masih ada. Kerana bukan saja Ali yang mendengar daripada Nabi SAW. Ali sendiri menyebut, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tidak ada riwayat wasiat khusus Nabi kepada dia, melainkan apa yang diwasiatkan kepada kaum muslimin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma atina husna taqwa wa zakkiha wa anta maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.